Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak bincang tentang Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingat tarikh lahir, macam-macam pandangan saya telah mukakan dalam buku saya Ma'rifah Rasulullah SAW. Jadi saya tak mahulah bincangnya itu. Saya akan ambil beberapa juzuk dan saya bahagikan kepada 3 perbincangan. Antaranya ialah hikmah di sebalik kelahiran Rasulullah SAW. Keduanya, apa kata tokoh Barat dan Timur kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya, keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertamanya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan pada waktu fajar hampir menyingsing, dan satu pendapat ketika waktu pagi. Waktu fajar ketika menyingsing ini adalah waktu di mana hati manusia paling syahdu dan kehidupan manusia baik paling hampir dengan Tuhan. Orang baik masa itulah dia berteku atas tiada. Dia mengajar. Kanu qalilan minal laili ma yahjamun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sahaja tidur pada waktu malam, dan apabila fajar hampir menyingsing, mulut mereka tak lekang sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tengok tu. Oleh kerana Nabi kita datang untuk bawa manusia menghampirkan kepada Tuhannya, maka pilihan waktu lahirnya juga waktu di mana ketenangan yang puncak. Itulah hebatnya tuan-tuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ini telah disepakati oleh sejarawan kenapa Nabi diyatimkan. Kata Al-Marhum Syekh Abdul Hamid Kish, hatta la yaqula abi abi walakin qala rabbi rabbi, supaya Nabi bila dia lahir, dia tak sebut macam orang lain abah abah, tapi Nabi sebut Tuhanku Tuhan. Kata Al-Marhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, kalau kita tengok seorang tu dia merasa secure tak kala dia ada abahnya, maka bayangkan seorang yang ada Tuhannya, sudah pasti dia akan rasa lebih selamat. Orang yang yakin pada Tuhan sudah tentu dia selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim untuk memberi satu motivasi kepada anak yatim. Keyatiman bukan penghalang untuk menuju ke parsada kejayaan yang cemerlang. Tuan-tuan bayangkan, kita baca sejarah dulu sampai mutakhir, berapa ramai tokoh yatim menjadi memimpin dunia. Imam kita Syafi'i rahimahullah anak yatim. Imam Abu Hanifah anak yatim. Imam Abu Yusuf anak yatim. Imam Al-Bukhari anak yatim. Saya ada terjemah satu kitab namanya Al-Halal wal Haram fil Islam oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia pun anak yatim. Walaupun mereka yatim, tapi mereka begitu jauh ke depan.
Itulah hebat. Bukan maknanya yatim menjadi terbantuk kejayaan. Yang ketiga, sebenarnya apabila seseorang itu dalam keadaan yatim, yakin dan independen, dia lebih hebat daripada anak yang mana ada abah dan ibu. Campur tangan pendidikan tarbiyah itu teramat kuat, sedangkan anak yatim ini dia terbebas melalui fitrah dan penglihatan pengamatan kepada alam sekitar. Sebab itulah siapa yang baca sejarah, seorang tokoh ulama terkemuka Al-Imam Al-Auza'i, Allamah Al-Syekh Abdul Rahman Al-Auza'i, Faqih Syam, lahir sekitar tahun 88 Hijrah. Beliau anak yatim, tapi mempunyai adab dan akhlak yang cukup tinggi. Ini luar biasa. Sebab itu kita katakan anak yatim ini banyak kelebihan berbanding dengan yang lain. Poin yang ketiga yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana dia dilahirkan di kota Mekah. Tapi dia dibesarkan di satu perkampungan Bani Sa'd. Tak lain tak bukan sebagai gambaran bahawa orang kampung ni orang hebat. Orang kampung ini dengan fitrah semula jadi, itulah yang hebat. Nak banding dengan orang bandar, orang bandar ni ada sedikit kelesuan. Jadi bila Nabi pindah ke kampung itu, dia boleh melihat kehidupan kampungan. Dia tahu kambing, dia tahu unta, dia tahu binatang-binatang. Sebab itu Nabi pengembala kambing selepas itu mengambil upah lebih tercukup daripada Tamar, daripada kabilah Bani Mu'iz. Dan ini Nabi lakukan. Itulah antara jin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita nak tengok sikit Nabi kita ni, bagaimana pandangan tokoh-tokoh barat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak baca panjang, nanti banyak masa. Saya akan sebut dalam 2-3 pandangan. Mengikut Profesor bertaraf dunia dalam bidang kepimpinan, John Adair memperakui baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin terbaik sepanjang zaman, dulu, kini dan selamanya. Rasulullah SAW adalah the best. Dalam bukunya The Leadership of Muhammad, antara lain mengungkapkan kata dengan penuh jujur, Muhammad adalah seorang tokoh luar biasa yang paling besar pengaruhnya di dunia ini. Itu luar biasa. Seorang tokoh ilmuwan barat yang terkemuka, Dr. Bernard Shaw, menulis dalam bukunya Genuine Islam. Beliau menyatakan Muhammad adalah manusia agung yang pernah dilahirkan di dunia. Beliau membawa satu agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulakan banyak pergerakan pembaharuan sosial dan politik, serta juga berjaya mendirikan masyarakat yang kuat dan berdaya dinamik bagi melaksanakan dan mewakili ajarannya. Tuan-tuan, itulah Rasulullah SAW. Luar biasa. Banyak lagi lah tokoh-tokoh yang lain pendapat menyebut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tengok macam itu, Nabi kita ni hebat tak? Hebat yang amat sangat. Saya akan masuk fasa ketiga. Nak gambarkan hebatnya Nabi kita ni, tuan-tuan, benarlah kata Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam, Muhammadun basyarun wa laysa kal bashar innahu yaqutun bainal hajar. Muhammad ini adalah manusia, tapi dia bukan macam manusia.
Dia ibarat batu permata di celah batu-batu yang lain. Batu sebiji buat jalan, berapa harga? 10 sen, tak sampai pun. Tapi batu permata yang pure asli zamrud atau seumpamanya yakut, mungkin nilaiannya jutaan, jauh beza. Walaupun kita manusia, Rasulullah SAW manusia, tapi beza tu amat jauh. Saya sebut perbincangan klasik dahulu sebelum kita masuk perbincangan moden. Antaranya kalau kita tengok Nabi kita ini Nabi yang bersifat sidik. Apa makna sidik? Benar. Benar ni tuan-tuan, yang pertama dia benar bercakap, maka baik orang ni. Bila benar bercakap, okey dia. Yang kedua lebih hebat lagi daripada benar bercakap, namanya benar perbuatan. Kita janji Maulidur Rasul SAW, kita nak ceramah pukul 10. Tiba-tiba kita ceramah pukul 10 satu minit. Siapa dia lawan kita orang Islam? Khalid. Oh, kalau naik lagi orang mula tu naik. Itu orang dulu tuan-tuan boleh bayangkan macam mana. Kalau dia apa surat orang kafir nak pegang, dia tak payah 3-4 kajian surat. Sebaliknya surat ni surat dia soal dia lain juga. Kita surat dia berbunyi jitu qaumin yuhibbuna al-mauta kama tuhibbuna al-hayat. Wahai tentera musuh, aku bawa kepada kamu kaum yang cintakan kematian sebagaimana kamu cintakan kehidupan. Takut apa? Itu hal dia. Itu orang kata. Kalau dia berat lawan orang tu, mula-mula kalau musuh ajak seorang lawan dia dulu keluar. Kita orang lain dulu keluar. Dah dia dulu. Dan bila dia boleh lawan orang tu, dia patut musuh, dia angkat je kepala. Kita dah boleh rebut, maka dah rebut. Itu lemah. Ini hal tuan-tuan. Memang saya nak gambarkan bahawa Rasulullah SAW ni panglima telah melatih panglima yang amat luar biasa. Siapa yang mencari pada sekarang? Tuan-tuan, saya nak tanya, mana ada sejarah 3,000 lawan dengan 200,000? 200,000 tak benar. Mana ada sejarah dunia macam tu? Tapi inilah yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid dalam perang Mu'tah. 3,000 bertembung dengan 200,000. Kalau 200,000 dia pakai macam mana? Setepuh berapa tuan-tuan tu? 50 rumah. Depan kita 1,5 pada orang. Tak bergagah lagi ni. Ni satu. Itu yang menyebabkan kita rasa luar biasa. Bukan hanya saja kata Islam semua. Macam mana Nabi ajar, Nabi motivate. Itu saya kata, ini luar biasa. Manusia ini luar biasa. Okey. Sekarang kita ambil pula tentang sifat Nabi. Luar biasa Nabi. Apa dia hebat Nabi kita? Banyak. Antara kehebatan Nabi itu ialah dia amat prihatin dan cakna bahasa. Yang ini luar biasa. Prihatin dan cakna masa ni jarang berlaku pada orang lain. Isteri dia bukan seorang, mana 9. Ada orang tu kahwin betul-betul hari makan dulu. Saya hati dalam seminar poligami. Saya tak poligami, tapi hati. Orang ajar kata salah pilih orang, ada tak apa. Barisan saya tu semua poligami. Saya tak ada. Dia promo pula saya. Susah. Jadi apa yang saya nak sebut ialah orang isteri pun berhari. Nabi 9, mana ada dalam sejarah isteri yang tak berkomplain. Apa maknanya?
Nabi jaga 2 kali. Satu, quality times. Yang kedua, time management. Yang ini tuan-tuan, ramuan kejayaan dan nak mencipta keluar biasa. Jangan jadi manusia yang biasa, jadilah manusia yang luar biasa yang baik. Luar biasa jahat, enggak perlu. Luar biasa yang baik. Ini. Jadi bila luar biasa yang baik, dia hebat. Quality time. 10 tahun Nabi duduk di kota Madinah, Nabi bina satu peradaban yang luar hebat. 10 tahun Nabi bina asas perundangan paling kukuh dan aman. 10 tahun Nabi bina sistem ekonomi terbaik. 10 tahun Nabi bina sistem pendidikan bersepadu sejak kecil sampai ke tua. 10 tahun Nabi boleh bina satu jaringan networking yang cukup baik hubungan. 10 tahun itu. Kenapa? Ini luar biasa. Kita fikir masa dia. Saya terbaca dalam satu buku kisah seorang pakar motivasi Dr. Segler. Dr. Segler ni orang yang hebat. Satu hari datang kepadanya seorang lelaki. Lelaki ini tuan-tuan adalah bos, chairman besar syarikat gergasi Amerika. Bila dia datang, sampailah giliran dia bertemu Dr. Segler. Dia pun duduk depan Dr. Segler. Dia nak cakap dengan Dr. Segler. Dr. Segler dengar, sedang dengar di telefon hujung. Dr. Segler dulu pakai telefon meja gitulah, dia buat isyarat. Jawab. Cara jawapan dia tu lain tuan. Jawapannya okey, ya. Okey, ya, itu je. Tengok dulu je, kita telefon mula. Tuannya lagi aku meeting ni. Tunggu meeting. Ni tengah ada Maulid Rasul nanti datang. Itu saya gitu. Saya tak. Okey, tu jawab. Kalau fake kan, kalau telegram kan, kalau bagi dispatch buat. Lepas mari cakap. Tengah cakap tadi. Sampai dia makan. Akhir sekali yang lama sangat dia bantah, dia minta maaf kepada orang ni. Dia kata, tuan, saya akan tunggu masalah. Sini. Orang ni jawab pun, tuan doktor, masalah saya selesai. Kata doktor, macam mana pula selesai? Baru nak bincang, tak ada. Dia kata, bila saya tengok watak dia, selesai masalah saya. Coba satu je lagi. Apa dia? Saya nak masuk bilik doktor. Bila temu lain, bilik kerja. Terbaik, masuk. Bila dia masuk, tuan-tuan, atas meja dia tu satu file pun ada. Kalau kita kan file tinggi, alung lagi boleh sembunyi ke belakang file. Tak ada file. Orang ni dia pulang. Hanya beberapa bulan sahaja dia patah balik. Dia buat appointment dengan Dr. Segler ni, dia tak ada apa dah, nak ikat tangan, ada menahi dia. Ada menahi dia buat. Dia kata, doktor tahu tak saya ni siapa? Dia kata, siapa? Saya ni pengalah besar di satu syarikat gergasi. Hebatnya, saya ni bawa saya beribu-ribu lah pekerja. Saya ni, hebatnya saya ada bilik besar. Jadi bila bilik ni file banyak, saya beli meja saya. Meja tak muat sebab file banyak sangat, beli 2. Tak muat lagi, beli 3. Beli 4. Dan dia buat. Bila saya temu dengan doktor, saya faham mana-mana dia mengeksposisi pihak dia semua sekali, mana file yang dijawab semua sekali. Akhir sekali hati saya tenang. Isu jaga masa.
Orang yang bijak bukan buat on time. Orang yang bijak ialah orang yang buat before time. Kita tak nak ikut waktu. Ikut waktu satu je, semayang. Ingat main Zoom sekarang tak boleh lah. Main Zoom sendiri, orang asal masuk waktu baru semayang. Tapi yang lain kena before time. Ini baru percaya. Jadi Nabi ajar kita macam tu. Dan Nabi ni bila dia ajar, dia tak ajar ke tua, dia ajar budak-budak lagi. Maknanya daripada budak dia biar cerdik jadi macam orang tua tu. Nabi pegang Abdullah bin Umar, sahabat kecil. Nabi pegang baru dia. Nabi kata, tengok air mata dia. Nabi kata, kun fi dunya ka'annaka ragib aw a'id sarin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing ataupun orang yang sedang musafir. Dia faham kata-kata Nabi. Apa dia buat? Dia buat satu khulasah conclusion. Iza amsayta fala tantazir as-sabah wa iza asbahta fala tantazir al-masa wa khuz min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Bila kamu waktu pagi jangan, waktu petang jangan tunggu pagi, bila pagi jangan tunggu petang. Ambillah masa sihatmu sebelum sakitmu, masih hidup sebelum mati. Dia faham. Saya ada sebut dalam satu buku bertajuk Demi Masa, di mana kita cerita betapa lobanya orang zaman dahulu. Kalau jenis sekolah yang buat baca, kerjanya baca. Tuan-tuan, Ku Aziz, saya baca 2 lembar dalam akhbar. Bila dia bincang stres, dia baca buku stres 40 butir buku. Kita sebutir pun tak habis. Tahu betul lah. Baca. Dia kumpul hal. Sekarang ni dia cuba kumpul tentang patung. Dia boleh sari lebih daripada 16,000 patung. Kita semua sekarang ni jenis patung 2 kerat. Pergi pasar beli kompleks, cawan saya sudah habis. Betul dok tak tahu jaga. Apalah. Hebat. Itu kita tengok orang yang hebat. Tapi sebenarnya kalau kita baca tokoh Islam, saya sebut dalam puasa Iqra. Saya sebut Ibnu Jauzi masuk dalam satu perpustakaan yang jodoh buku 60,000 jodoh. Dia kata tak pelik kalau aku kata aku telah baca lebih daripada 20,000 jodoh buku. 20. Dan orang kata sebenarnya bukan 20,000, sebenarnya separuh lebih dia baca. Bila dia ceramah, tuan-tuan, hampir 120,000 orang Yahudi dan Kristian masuk Islam. Hampir 100,000 orang telah bertaubat kepada Allah. Sebab ini pandai baca buat. Kita suruh anak kita baca lah. Dia baca apa? Baca buku lah. Dia tambah baca Facebook. Tak lain. Facebook lain daripada baca buku. Dia baca Facebook. Tengok. Baca. Orang zaman dahulu dia baca apa? Sehingga ada Khaqah. Siapa dia tak kenal Khaqah? Al-Mutawakkil. Seorang menteri. Kalau menteri maka memang sebut sana. Khaqah baca tiap kali jalan dia butuh tangan. Baca Allah. Baca buku. Jadi mereka menjadi seorang besar. Sekarang siapa dia? Orang yang kuat baca. Antara yang dikenal pasti, orang yang kuat membaca ialah orang Korea. Kita bila sebut Korea, tahu Gangnam Style. Saya tanya sahabat-sahabat, sebab saya di ramai pokok TV. Syai itu kan bukan dia menari bodoh. Kita menari bodoh. Orang panggil tak punya pitching lah. Dia ambil khusus. Dia ambil BA bahagian tarian. Dan boleh mereka cerita. Dia mereka. Maknanya kalaulah benda mengaruh dia ada BA dia, patutnya kita orang Islam ni belajar dulu lagi lah. Orang Korea
kajian dibuat, kanak-kanak di sana pelajar-pelajar sekolah menengah apa ni, dia baca buku lebih kurang dalam 3 buah buku semua. Yang pagesnya antara 200 ke 400 sudah. Bermakna sebulan 12 buah buku. Bermakna setahun 144 buah buku. Kita bulan 1 ni nak habis dah. Siapa dia tamat dah semua buku? Kalau akak tu novel, itu kan ada lah. Kita nak baca buku. Dia baca buku. Budaya baca buku. Maknanya budaya ni budaya yang hebat. Zaman itu kita tengok ni orang di sana, tapi sebenarnya orang Islam jauh lebih hebat. Kalau saya sebut figur-figur Islam, saya dah sebut dalam buku kami, Syekh Wahbah Zuhaili, guru kami, pemenang ataupun penerima anugerah Tokoh Mahal Hijrah 5 tahun lepas lebih kurang. Saya bawa sekarang ni umur dia hampir 90 tahun. Dia ni kalau dalam bahagian agama sekolah, mana-mana majlis ataupun majlis fatwa dunia dia terbabit. Rabitah Alam Islami mana. Dia baca buku tuan-tuan tak kurang 16 jam sehari. 16 jam lagi. Masa dia pergi Selangor di Hotel Bluebird, saya biar dia saya duduk nanti semayang sama dia. Masa semayang tu dia jadi imam lah dah saya murid jadi makmum je lah. Dia duduk atas kursi. Lepas tu saya tanya dia, Syekh semayang duduk atas kursi buat apa Syekh? Dia kata, aku rasa sebab aku ni terlalu lama duduk. Bila nak baca ni dia duduk lama. Kita tak boleh duduk teriak letih. Dia duduk lama ni sehingga sampai kaki dia lutut dia tu jadi macam kering. Saya kata saya menunggu ada seorang tu cerita kata kalau kering ni ambil satu injek tu letak dalam kepala lutut tu macam dia kering lah, ada satu alat dia jenis oily ke apa tu. Dia tak jadi tadi. Mungkin pada itu dah. Anak dia 5 orang, 4 orang semua doktor. Bukan doktor injek sendiri, doktor injek orang. Doktor injek sendiri lain. Yang kedua seorang lagi tu anak dia engineer, bijuk tu. Apa yang saya nak sebut? Jaga masa. Baca. Kerja baca ni kerja. Masa tu saya kerja di kursi. Jadi penceramah sekejap. Saya panggil dia, suruh dia ceramah. Ramai di Ifan. Tuan-tuan nak tahu bijak dia macam mana? Dia ni, kita nak tanya dia soalan. Maka, dia ni sekarang ni sesi soalan awal. Orang tanya, apa hukum ini? Soalan kedua, bagaimana hukum berkenaan dengan baca kunut? Soalan ketiga, apa makna baik jual beli tawarruk? Soalan yang keempat macam begini, sampai 10 soalan sebut soalan. Sudah 10 soalan tu dia pun jawab. Heran dia bila dia nak jawab dia tak tulis. Dia ingat lagi soalan pertama tu dia mau tanya gini, jawapannya gini. Soalan kedua mau tanya gini, jawapan kita soalan ulang muda yang ada. Ini otak, kekuatan quwwatul zakir. Luar biasa. Baca di Iraq Tahran. Bila pengamal undang-undang di The Hague, Belanda, Mahkamah Antarabangsa pergi ceramah di universiti berkenaan dengan fakta kes tentang diktator zalim Chile bernama Pinochet yang dijatuhkan hukuman. Jadi dibicarakan di Mahkamah The Hague, Belanda ataupun Mahkamah Antarabangsa ICJ macam-macam. Jadi peguam kanan ni cerita buku soalan jawab. Tiba-tiba bangun seorang perempuan tutup muka pelajar sebut satu-satu
undang-undang antarabangsa begini, Eropah begini, undang-undang tua begini, undang-undang Islam begini, bangkang balik apa yang disebut oleh peguam terkenal dunia itu, akhirnya saya pakat tak boleh nak jawab. Apa makna kekuatan ini? Kekuatan membaca, kekuatan analisa, kekuatan pengamatan yang mendalam. Ini bila orang tahu macam ni, inilah Rasulullah SAW. Dia ajar kita ni biar jadi orang yang hebat. Sebab itu saya kata ambil masa. Bila kita tengok ambil masa ni, ini luar biasa. Guna betul-betul. Jadi kita kata orang yang hebat, masanya pendek, dia boleh buat kerja banyak. Orang yang malam, masa kerja kecil sikit pun tak siap. Yang ini tak siap, yang itu tak siap, tidak ada betul. Ini orang Islam, masa nombor satu. Nabi jaga masa. Sebab itu kalau kita tengok kehidupan dia kena laju cepat. Laju sebab masa. Ini budaya ni. Tapi budaya ni hampir tak ada pada sekalan orang Arab. Boleh kepada orang Barat ataupun orang Jepun. Ini masalah kita. Baik. Terakhir sekali cerita yang terakhir selengkapnya adalah kita sambut Maulidul Rasul. Antara perkara yang penting kita nak sahihkan cinta pada Rasul. Alhamdulillah terakhir ni orang sebut cinta Rasul. Bagus. Tapi cara cinta Rasul ni macam mana hak sebenar? Pertama, dia bukan ikut otak kita, bukan ikut logik, bukan ikut menasabah kita. Saya dulu tuan-tuan masa BA dulu pernah belajar di Universiti Islam Madinah. Antara yang saya minat sangat ialah saya pergi Masjid Nabi. Biasanya hampir dia ada petang juga. Satu hari tuan-tuan, saya tengok satu peristiwa pelik di Masjid Nabi. Apa dia? Kalau kita pergi Masjid Nabi, dia ada bab salam belah depan. Saya tengok ada seorang lelaki menegak daripada pintu bab salam, menegak dan mengayak macam buaya nak menuju kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak 200 meter dah apalah, dah 20 meter dah pergi. Saya macam tu dah. Orang ramai tengok kejut, aduh ni menganyak, takut kaki paralyze ke. Tolongkan, angkat kejar lah dunia tu. Mampu. Mana yang nak disampaikan? Aku nak hormat Nabi SAW. Aku cinta, jadi aku kena mengayak. Betul dah cara tadi. Tak nak turun. Sahabat pun tak mengayak kat Rasulullah SAW. Jadi bila kita nak cinta kat Rasul, ikut cara Rasul, cara sahabat. Nabi hantar sahabat banyak keluar negara, temu dengan maharaja, temu dengan macam-macam. Ada seorang beberapa kumpulan tu bila balik saja ke kota Madinah, tengok Nabi tu tertiar. Nabi kata, ni mazhab mana pula? Masa tu mazhab tak ada pun. Ni cara apa pula? Dia kata, ya Rasulullah, bila kami pergi dekat raja-raja lain, mereka ni bertemu dengan rakyat, bertemu dengan raja, semuanya mulailah. Jadi kami fikir Rasulullah lebih aula lagi untuk diterang pada orang lain. Nabi kata, tidak. Kalau aku izinkan sujud, nescaya aku suruh wanita sujud kepada suami, tapi tidak ada sujud kecuali kepada Allah. Jadi bila kita nak bincang buat cinta kepada Rasulullah SAW, kita kena tengok sahabat macam ni. Saya jelaskan dalam buku Indah ni, Hidup Mencintai Rasulullah SAW. Panjang lebar tu. Abu Bakar cinta macam mana? Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Abu Bakar ni tuan-tuan, bila jadi khalifah, tubuhnya makin kukuh.
Orang tanya kenapa cinta Rasulullah. Sayyidina Umar dalam Hayatus Sahabah, apabila dia dengar Rasulullah wafat tak boleh nak kata apa, dia ngamuk bawa pedang kata sebab sayang dia. Mana ada orang bila mati ayah ngamuk macam tu. Tapi Rasul Umar sayang Rasulullah. Sayyidina Uthman bila dengar Rasulullah SAW wafat dalam Hayatus Sahabah, senyap 2 hari tak boleh cakap. Sayyidina Ali bila orang tanya macam mana kamu cinta kepada Rasulullah SAW, katanya kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il baridi fi dhama. Demi Allah, Rasulullah SAW ni lebih aku kasih daripada harta kami, anak kami, isteri kami, abah kami, mak kami, air sejuk pada musibah. Itu gambar cinta pada Rasulullah. Jadi saya rasa seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin tak salah, mungkin tak sesuai dalam pasada dan wadah seperti ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Dan yang penting bersambung dengan Rasul, kita ada satu tekad sekurang-kurangnya satu sunnah kita ada ikut. Bayang malam ke, qiyamul lail ke, tahajud ke, meeting ke, salat duha ke, pergi masjid dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.